Okay, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali. Tak boleh tadi ada iklan. So, kita terpaksa matikan lah sebab live tu nanti akan terrekod kan? Ni okey sikit. Pencahayaan semua okey. Sebab live tu tadi saya ada live sekejap. Tapi matikan sebab live tu akan terrekod. So, nak tumbang lah apalah. Jadi, kita buat live barulah. Okey, sekejap saya nak check kedudukan. Sekejap saya check kedudukan. Ya, apa khabar hari ni? Hari ni hari Selasa. Kejap. Kita nak check kedudukan. Apa khabar hari ni? Hari ni hari Selasa. Alright, so apa yang kita kena ubah ni? Apa yang kita kena ubah adalah okay, kita pikan dia sikit. Okay, Kak. Okay kot kan? Ada sebarang gangguan tak? Alright, okay, jom kita start. Okay lah. So, okay. Ya, apa khabar hari ni? Sihat? Hari ni kita dah masuk hari Selasa. Dan itulah, mengejutkan jugalah kita tengok kes hari ni kan. Mentang-mentang dah nak raya haji ni, semakin menjadi pula kan dia punya numbers. Apa? Kita punya mangsa COVID kita. Aduh, tak apalah. Marilah kita bercerita benda-benda yang mengembirakan So, semoga kita sama-sama dapat menjaga kesihatan kita. Semoga kita kekal sihat. Semoga kita sentiasa tabah. Dia bukan sahaja tabah, maksudnya menghindari diri kita daripada terkena COVID tu, tapi especially tabah dari segi emosi lah. Emosi tu yang tak tahulah, ramai sangat kan time-time COVID ni. Tapi baguslah, sekarang ada talian kasih you all. Tak tahulah bila sekarang ni kan ramai, kita tak nak lah cakap kes-kes yang sedih jadi kalau you all yang depressed, yang stress, sebab mungkin you all terperap je dalam rumah, tak boleh keluar sebab yelah sebab COVID ni kan, tak boleh pergi mana-mana. You all perlukan orang untuk bersembang dengan you all. You all boleh call, ada talian kerajaan bagi, Sofia tak pasti, tapi you all mungkin boleh Google lah. You all Google, nanti keluarlah talian tu. So good luck lah. Mereka, Sofia ada tanya orang yang pernah call talian tu, dia kata sangat friendly lah. Dia akan entertain you all, layan emosi you all, cuba bantu you all. Baguslah. Itu antara alternatif kepada sesiapa yang depressed, okay? Time-time COVID ni. Alright, okay. Siapa baca tajuk hari ini? Saya baca tajuk hari ini. Hari ini tajuk dia menarik tak? Okay. So, tajuk hari ini adalah tentang masih tentang, actually Sofia nak share dengan you all tentang nilai bersih aset kita. Okay, harta kita. Nilai bersih harta kita. So, jomlah kita tengok. Okey kan, tajuk Sofia tu kan ada tulis, okey ke kalau kita ada rumah je? Okey ke kalau kita ada rumah je? Apa jawapan you all? Cuba you all komen sikit. Apa jawapan you all?
Okey tak kalau ada rumah je sebagai harta aset, sebagai satu-satunya harta you all, satu-satunya aset you all, rumah je. Okey tak? Aduh. Ha? Okey. Jom kita tulis tajuk dulu. Distraction Distraction. Okey. Tajuk dia adalah jom kita check nilai nilai harta bersih kita. Okey. Ni Sofia tulis dulu. Okay. Cek nilai harta bersih. Okay, hari tu Sofia ada explain kat you all kan, share dengan you all tentang harta bersih tu apa. Apa harta bersih tu? Kan, apa dia harta bersih? Macam mana kita nak tahu jumlah harta bersih kita? Apa dia? Okay. You all rasa siapa yang recap balik? Cuba you all recap balik yang Sofia share minggu lepas kan, hari Jumaat. Okey, nak cek harta bersih adalah kita kena tahu jumlah aset kita. Sofia dah tunjuk kan table untuk kira macam mana kan. Sofia ada, kalau you all tak perasan, Sofia ada letak dekat komen live tu ada table. Okey? So you all check kat situ. Dan Sofia ada tunjuk serba ringkas macam mana nak kira benda nilai harta bersih ni lah. Tapi ni Sofia just recap. Jadi kita tak perlu detail sangat ya. Okay. So, panjang kan nak tulis nilai harta bersih. Nilai harta bersih. Boleh tak? Kang tak faham pula. Okay lah, Sofia tulis nilai harta bersih. Macam mana nak kira? Macam mana nak kira benda ni? Pertama sekali kita kena tahu jumlah aset kita berapa. Okay? Saya lupalah. Right, kita kena tahu jumlah aset kita berapa. Okay. Berapa jumlah aset kita? Jumlah aset kita tolakkan dengan kita punya jumlah liability. Okay, liability tu apa? Liability tu apa? Yang hari tu Sofia ada explain kat you all. Liability tu adalah hutang ataupun tanggungan kita. Okay? So, tolak lah. Hari tu you all dah try kira tak? Jumlah liability. Nampak tak? Ni kalau jumlah ni. Kalau nak ringkas kan. Dalam simbol matematik. Macam ni je dia tulis. Tak payah nak tulis panjang-panjang ni. Tapi tak apalah, kita dah tulis kan. So, dengan adanya you all tahu jumlah aset you all, aset tu apa yang you all ada, harta yang you all ada, tolakkan dengan hutang you all, komitmen, tanggungan you all. So, dapatlah nilai harta bersih you all ada apa. Hai, Amiratuliana. Cewa. Thanks, Joy.
Okay. Alright, seterusnya. Okay, macam mana kita nak tahu keadaan harta kita ni okey ke tak? Okey ke tak nilai harta bersih kita ni dalam keadaan yang okey ke ataupun kritikal? Macam mana kita nak tahu? Okay, kita nak tahu adalah dengan kita tengoklah. Lepas you all dah tolak benda ni, you all akan dapat satu amount, okay? Okay, lepas you tolak ni, you akan dapat amount ni lah, nilai harta bersih. Jadi, kalau you nak tahu kedudukan keuangan you all positif ke, negatif ke, maksudnya dalam keadaan yang okey ke ataupun tak okey sangat, ataupun kritikal, you all boleh tengok jumlah aset you all ni mesti kena lebih besar daripada hutang-hutang you all. So, kiranya kalau aset lagi besar daripada hutang, iaitu liability, so kira okey, bagus. Okay? You all, kedudukan kewangan you all dalam keadaan yang baik. Tapi sekiranya okey, maksud sekiranya kalau you all dah capai benda ni kan, okey, aset aku lagi tinggi daripada hutang aku, kan bagus kan? Tapi adakah dia macam okey je? Maksudnya bagus, akan kedudukan kewangan kita tu akan okey je sampai bila-bila. Right, ini dah kiranya kita dah boleh ucapkan tahniah lah sebab kita dah dapat benda ni, dapat positif, aset kita lagi tinggi. Tapi kita kena track, kita kena ingat nilai harta bersih kita ni yang tinggi, nilai harta bersih kita yang tinggi tak menjamin untuk kita kekal selamat di masa hadapan tau. Sebab apa? Kita tengok pula aset yang kita ada kan, nilai harta bersih yang kita ada ni, lepas kita dah tolak hutang kita ni, apa dia? Adakah dia dalam bentuk tunai ataupun tidak? Okay, contohlah kita tengok contoh Kalau kita ada aset macam aset yang tak mudah cair. Apa dia aset yang tak mudah cair? Apa maksud cair? Panjangnya. Okey. Kalau kita ada aset yang tak mudah cair, contoh dia apa? Contoh dia adalah rumah. Lagi? Apa lagi? Tanah kan? Maksudnya, apa maksud tak mudah cair ni? Tak mudah cair ni adalah dia, apa orang kata ayat dia tu? Okey, maksud cair maksud cair. Maksud cair ni adalah mudah untuk kita tukar dalam bentuk tunai. Okey? Betul, Amiratul Diana. Pandai. Okey, maksud cair ni adalah senang senang untuk dapatkan cash lah. Untuk kita tukarkan dia. Senang untuk kita tukarkan dia kepada cash. So, kalau macam rumah, tanah ni kan, you all rasa senang tak untuk kita tukarkan dia dalam bentuk cash? Senang ke tak? Okay? Jom kita tengok Rumah ni, contoh kita ambil rumah lah. Rumah ni, kalau kita ada aset kita, nilai harta bersih kita hanyalah rumah je. Kan? Aset kita rumah je. Kita ada rumah je. Rumah belah habis bayar, susah. Okay, rumah ni, kita first kali, contohlah something happen kat kita kan. Something happen kat kita yang menyebabkan kita tak mampu lagi untuk menjaga pendapatan. So, kita nak dapatkan kewangan adalah dengan jualan rumah yang kita ada, aset yang kita ada. Betul tak? Sebab apa? Sebab mungkin, sekiranya kita ada rumah, maksud kita ada rumahnya,
maksud ada rumah sahaja, dia tak ada cash. Dalam bank, dalam dompet, semua tak ada. Tak ada cash. Okay? Hanya rumah sahaja. Jadi if something happen, dia lah dah tak ada cash kan. Dia nak perlukan kewangan, dia perlukan duit. Dia dah tak boleh nak bekerja. So apa yang dia akan buat? Dia akan jual rumah. Betul tak? Dia akan jual lah rumah dia untuk dapatkan cash. Okay? So bila dia jual rumah dia untuk dapatkan cash, tapi kita tengok juga rumah yang dia duduk tu, adakah dia tengah duduk sekarang dengan family dia, ataupun dia ada rumah lagi satu. Kalau dia ada rumah lagi satu, mungkin senanglah untuk dia decide, okay, kita boleh jual je rumah yang lagi satu tu, ataupun rumah lain. Tapi kalau satu-satunya rumah yang dia ada tu, dia tengah duduk dengan family dia, mesti terfikir-fikir juga kan, nak jual ke tak ni, kalau jual nanti nak duduk mana dan sebagainya. Betul tak? Okay, so inilah yang dimaksudkan kita perlukan ada portfolio kewangan yang seimbang. Okey, kalau boleh kita punya aset tu bukan berbentuk rumah sahaja. Pastikan ada cash juga. Okey, pastikan ada simpanan cash juga. If something happen dekat kita, kita ada backup. Kita ada backup. Macam hari tu Sofia ada share dengan you all tentang berapa cash sepatutnya yang orang kata simpanan emergency, simpanan kecemasan yang kita kena simpan at least berapa lama, kan? Supaya ada share dengan you all hari tu. Okey, jadi konklusinya adalah jawapan kepada persoalan life ni adalah cukup ke ada rumah saja sebagai aset? Tak cukup. Kita kena ada cash juga. Okay, supaya if something happen dekat future, kita ada, maksudnya kita tak terlalu orang kata perik jerih sangat lah. Sebab kalau kita nak jual rumah tu pun, even kalau kita boleh jual rumah tu pun, kita akan ambil masa untuk cari pembeli kan. Lepas tu biasanya kalau kita nak dapat cash yang cepat jual rumah ni, kita mungkin kena jual lebih rendah daripada harga pasaran dan sebagainya. Okey. Jadi konklusi dia adalah kita kena ada portfolio yang seimbang. Okay, kita kena ada portfolio yang seimbang, iaitu ada juga cash, adalah juga aset you all yang lain tu lah. Apa orang kata ni lah, rumah, tanah, apa orang kata ni, aset yang tak mudah cair ni lah, aset-aset lain. Okay. Alright, jadi bila you all nak buat kira-kira tu, you all asingkan apa orang kata, butiran-butiran tunai dan butiran-butiran maksudnya mudah dicairkan ataupun tidak dicairkan. Jangan letak rumah tu dalam butiran tunai. Jangan letak kat dalam butiran tunai lah, sebab tunai tu adalah cash. Okay? Sebab rumah ni bukan tunai lah, tapi dia adalah aset juga. Aset kita, apa yang kita miliki juga. Okay? Alright, itu sahaja sharing kita hari ini. Right? So, konklusi yang kita dapat hari ini adalah sekiranya kita nak check kewangan kita, kita boleh tengok kita punya jumlah aset tolak dengan jumlah liability, iaitu hutang ataupun tanggungan kita. Sekiranya yang lebih tu adalah nilai harta bersih kita. Okey, dan sekiranya aset kita lebih besar nilai dia berbanding hutang kita, maksudnya kedudukan kewangan kita dalam keadaan yang baik. Tapi tengok aset tu ada tak termasuk cash juga.
pastikan termasuk cash juga. Sebab apa? Sebab kita nak ada portfolio yang seimbang. Okay? Sekiranya hutang lebih tinggi daripada aset, apa akan terjadi? Maksudnya, you all punya kedudukan kewangan tu dalam keadaan yang you all kena check lah. Bukan kita boleh bertenang lah dia kiranya macam kita kena check. Sebab apa? Sekiranya hutang yang kita ada tu kita tak dapat bayar dalam jangka masa yang telah ditetapkan, okey, apa yang akan berlaku? Paling teruk kita akan di-isytihar muflis. Di-isytihar muflis, okey. So hati-hati kalau you all nak buat loan, kalau you all nak berhutang dan sebagainya, you all check balik. Mampu ke tak? Sebab kita tak nak kita berbelanja lebih daripada kemampuan kita. Contoh, dia gaji dia banyak ni je, lepas tu dia pergi ambil credit card dan dia asal swipe kan. Swipe. Beli ni, beli, tunjuk, swipe. Tapi dah akhirnya tengok combine banyak lagi hutang dia. Nak kena bayar, tertunggak dan sebagainya. So hati-hati. Right? Okay, itu sahaja daripada Sofia hari ini. Thank you pada siapa yang join live. Thank you Amira sebab komen. Okay, Amira Tuliana. Dan thank you kepada you all juga yang lain yang tengok live ni sekarang ataupun tengok live ni yang akan datang. Sofia ucapkan terima kasih. Apa lagi? Dan semoga sama-samalah kita mendoakan yang terbaik untuk negara Malaysia. Siapa yang dah suntik, dah ambil vaksin, suntik vaksin. Siapa yang dah ambil vaksin, baguslah kan, you all dah ambil vaksin. Sebab siapa yang belum, kita masih menunggu giliran lah. Macam Sofia pun masih menunggu giliran. Alhamdulillah. Siapa yang belum tu kena lebih lah berhati-hati You all nak keluar, you all nak jumpa orang, kena lebih berhati-hati. Sebab kalau kita nak sakit, bukan nak sakit lah, na'udzubillah. Kalau kita kena dijangkiti pun, Sofia tak pasti kapasiti hospital kita kat Malaysia ni masih cukup ke tak untuk menambah pesakit kat dalam tu. Right? Okay? Itu sahaja. Semoga kita sama-sama kuat untuk tempuhi cabaran yang sedang melanda Malaysia sekarang kan, COVID ni. Okay, itu sahaja. Dan selamat malam you all. Kalau you all ada apa-apa persoalan, so you all boleh contact Sofia. Alright, okay, itu sahaja. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.